Saya tanya kata ni, pakai tadi tahun lepas ke? Kalau pakai tadi tahun lepas tak lah, dia tidur lah. Dia tidur ke senang lah ni. Bagi saya senang lah, bagi orang lain mungkin confused. Okay lah. Jadi dia kata tak Ustaz, tolong uraikan apa yang kena fidyah, apa yang tak kena fidyah. Maksudnya bahagian mana yang orang kena bayar fidyah dan bahagian mana yang tak kena bayar fidyah. Dia jadi tajuk lain. Dia tak jadi tajuk sama dah. Dia nampak sama tapi tak serupa. Ya, nampak sama tapi tak serupa. Okey. Pertama-tama sekali, bila disebutkan berkenaan tentang fidyah, dalilnya datang daripada mana? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Kerana surah Al-Baqarah ayat yang ke-184 ke surah 28. Situ dalil dia. Ataupun dalil berkenaan fidyah datang pada mana? Surah Al-Baqarah ayat 184 muka surat 28. Itu satu lagi hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan saya baca Allah tadi juga, yang bermaksud daripada sesiapa yang mati sedangkan dia masih lagi mempunyai puasa Ramadan, yakni puasa Ramadan yang masih belum dia selesaikan, ataupun bahasa mudah tersebut dia puasa Ramadan yang dia tak sempat qada. Kalau sebut puasa Ramadan tak faham. Maksudnya dia puasa Ramadan yang dia tak sempat nak qada, maka apa dia hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Okey. Berdasarkan daripada hadis ni, saya tak masuk pada Al-Quran, masuk Al-Quran tafsir panjang. Kita pergi ke hadis tu pendek sikit. Kerana berkenaan tentang fidyah, dia ada banyak golongan. Jadi bila nak cerita banyak golongan ni susah. Siapa yang ada kitab ni, kitab Ustaz Muhadi Haji Jod ni 206 permasalahan puasa, boleh tengok pada muka surat 142, 143, 144. Dia dah buat, kita panggil conclusion, ataupun dia dah compilekan beberapa permasalahan. Pertama sekali, siapa yang kena bayar fidyah tanpa wajib kena qada puasa? Dia ada beberapa permasalahan. Ada yang kena qada puasa dan juga wajib bayar fidyah. Itu satu permasalahan. Permasalahan yang kedua, dia kena bayar fidyah sahaja, tak wajib kena qada. Permasalahan yang ketiga, wajib qada puasa sahaja, tak wajib bayar fidyah. Dia ada tiga benda sini. Kenapa? Saya cerita yang paling senang dulu. Orang yang wajib bayar fidyah sahaja tanpa apa dia? Tanpa perlu kena qada puasa. Bagi golongan ni, dia ada tiga golongan. Kena saya ulang sekali lagi ya. Orang yang wajib apa dia? Bayar fidyah tanpa kena qada puasa. Dia ada tiga golongan. Golongan yang pertama, siapa dia yang kena bayar fidyah tanpa perlu nak qada puasa? Yakni orang yang sudah sakit ataupun orang yang sudah sangat tua, tak mampu nak berpuasa. Kerana orang yang sangat tua dan kemudian apa dia tak mampu untuk berpuasa, maka orang ni dia tak payah puasa. Kena qada tak? Kalau puasa Ramadan pun dia tak payah puasa. Puasa lain confirm tak payah qada. Puasa Ramadan yang wajib pun dah tak jadi wajib pada dia, macam mana dia nak qada puasa? Confirm tak payah. Sebab tu untuk orang yang dah sangat-sangat tua, yang tak mampu nak berpuasa, dia nak orang yang sangat tua tak mampu berpuasa, maka dia untuk dia hanyalah fidyah sahaja, dan kemudian apa dia tak perlu qada puasa. Sikit saya nak bagi tahu, fidyah belah Selangor, kita belah Selangor ni, fidyah belah Selangor RM1. Fidyah belah Selangor RM1.80 sehari. Dan fidyah belah Selangor RM1.80 sehari. Jadi kiralah dengan beberapa hari yang dia tinggalkan. Kiralah dengan beberapa hari yang dia tinggalkan. Cumanya kalau ikut dalam kita punya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, maka apa dia? Kita punya ni kena kiraan berganda yang paling utama. Kalau nak buat perkiraan berganda, kalau masuk dalam website Jaiz tu,
Dia buat perkiraan berganda dia tu tak berapa tepat sangat. Pasal nak betul tak, sampai saya kata itu perkiraan ni tak berapa tepat. Tapi kalau perkiraan tak berganda, tepat. Dan perkiraan tidak berganda, tepat. Tapi kalau perkiraan yang berganda, dia kurang tepat. Sebab perkiraan berganda ni dia bukan senang, susah nak kira. Dan dia agak susah rupin sikit lah nak kira. Tapi ala kulihan macam tu lah. Cuma bila sebut perkiraan berganda, kalau setahun, 2 tahun, tak pening kepala sangat. Tapi masuk 5-6 tahun ke atas, dia dah start pening kepala tu. Sebab nak bayar tu mesti beribu. Kalau berganda lah, masuk 5-6 tahun mesti beribu lah. Confirm dah beribu tu. Masuk 10,000 ke atas, dia akan jadi 10,000. Masuk 30 ke atas, dia akan boleh beli rumah tu. Dia akan jadi 100,000. Bukan main-main video ni. Video ni benda yang ramai orang ambil wenang ataupun ambil remeh. Maka yang tu yang pertama tadi, orang yang dah sangat-sangat tua dah tak mampu berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit dan juga tidak ada harapan nak sembuh. Orang yang sakit tidak ada harapan nak sembuh, saya bagi contoh senang. Siapa dia? Orang yang kena sakit dialisis. Kerana kebiasaannya orang yang kena sakit dialisis, tengok pula dialisis mana. Kalau dialisis darah, ada kemungkinan boleh lagi nak puasa. Sebab dialisis darah ni bukan tiap-tiap hari dia nak buat, dia buat 3-4 hari sekali. Jadi waktu ataupun ketika mana dia tak buat dialisis, dia boleh nak berpuasa, tapi dengan syarat apa dia? Tanya dengan doktor. Kalau doktor kata, cik boleh puasa, badan sihat sikit, kuat, boleh puasa, silakan puasa. Kira tu keadaannya. Manakala yang saya maksudkan di sini adalah dialisis apa? Dialisis air. Dialisis air dia kena buat tiap-tiap hari. Dialisis air dia kena buat tiap-tiap hari. Yang biasa yang saya tahu adalah sehari 8 jam. Kemudian dapat lagi info sehari 6 jam. Dan juga yang terbaru last sebelum puasa ni dapat info kata dia sehari 4 jam. Wallahualam, sehari 4 jam tu tak pasti buat macam mana, saya pun tak tahu. Tapi kebiasaannya dialisis air dia akan makan masa dia 6 jam ke 8 jam lah. Maka setiap hari dia kena buat. Bila kata setiap hari dia kena buat, ni tak ada harapan nak sembuh ni. Kerana dia tidak ada harapan nak sembuh. Dan juga apa dia, kadang-kadang kita nampak orang dialisis air ni macam sihat je pun, nampak dia macam kuat, tapi sebenarnya batal puasa. Dialisis air ni batal puasa. Bila kata dialisis air ni batal puasa, maksudnya apa dia tak nak puasa. Dia kata dia tak boleh nak puasa. Dan kebiasaannya orang yang buat dialisis air ni, ataupun bahasa muda kita sebut orang yang buat dialisis, siapa-siapa yang dah start buat dialisis, boleh kata tidak ada harapan nak sembuh. Kerana dia tidak ada harapan nak sembuh, tapi jangka masa kehidupannya mungkin boleh panjang. Cuma dia tidak ada harapan nak sembuh, maksudnya tiap hari kena buat. Bila kata tiap-tiap hari nak kena buat, maka diperkirakan dia ni seperti apa dia? Orang yang sakit tidak ada harapan nak sembuh. Maka apa dia? Bagi dia hanyalah apa dia? Bayar fidyah saja, tak payah puasa. Kira kiaskanlah permasalahan ini dengan benda-benda yang lain. Contoh dia apa dia? Orang kena koma. Orang koma mana ada nak lama puasa. Dia sendiri pun kita kata dia banyak hidup, tak faham kan? Mungkin bahasa agak pasal sikit, tapi biasa orang sebut orang koma ni dia banyak hidup lah. Nak kata mati, tak mati. Nak kata hidup, tak hidup. Nak kata mati, bernafas lagi. Nak kata hidup, tak bangun-bangun. Kan setahun 2 tahun dia tak bangun-bangun pun macam mana, macam tu lah. Maka apa dia, orang yang sakit koma ni, dia pun sama juga tidak ada harapan nak sembuh. Ya, maka apa dia, siapa yang tolong bayarkan fidyah untuk dia? Ahli waris. Kena ahli waris tolong bayarkan fidyah. Sebagai ulama kata dia tak payah bayar sebab dia tak sedar pun. Kena sebagai ulama kata dia tak payah bayar sebab dia tak sedar. Okey, sikit penambahan. Bagi orang yang dah sakit lama, contoh yang tadi saya sebut ni, orang sakit dialisis. Dia ni sakit dialisis lama, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia sihat. Ya, sakit, tiba-tiba dia buat dialisis sampai satu ketika tiba-tiba sihat. Tak payah dialisis dah, sihat macam orang biasa. Nak kena qada tak puasa yang masih ada sakit tu? Ni pun sudah orang tak tanya, silakan biar saya tanya. Kalau kita yang tanya soalan tak senang lah. Kalau orang tanya kat kita, insya-Allah dia jawab. Tapi kalau kita yang tanya tak
Kita yang tadi soalan kau orang, biasanya orang meninggal dia. Okey, permasalahan dia macam ni. Orang yang sakit tidak ada harapan nak sembuh. Tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kesembuhan pada dia. Macam mana orang ni nak kena puasa tau? Dia nak puasa yang dulu-dulu tu dah 5-6 tahun ataupun 10 tahun pun nak kena qada tak? Yang mutamat di dalam mazhab kita tak payah qada. Kena tak payah qada. Kenapa tak payah qada? Sebab ketika tu memang dia ada sakit dan tak ada harapan nak sembuh. Maka kalau tiba-tiba Allah Ta'ala berikan kesembuhan, tetap hukumnya sama, tak payah qada. Tapi bila masuk Ramadan tu nanti puasa macam biasalah tadi. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi sembuh. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga, orang yang kena bayar fidyah sahaja tanpa perlu qada puasa adalah apa dia? Orang yang sudah meninggal dunia sebelum sempat dia nak mengqadakan puasa Ramadannya. Biasanya hari ramai orang tanya, arwah ayah meninggal, arwah mak meninggal dan sebagainya, macam mana nak buat? Yang kena buat pada arwah hanyalah bayarkan fidyah, kirakan hari-harinya sahaja. Sebelum pada ni sebelum nak masuk Ramadan ni lah, ada sebahagian jemaah saya tanya dengan saya. Dia kata, Ustaz tolong kira boleh tak? Saya kata, nak kira mana satu ni? Nak kira yang berganda ke nak kira yang tak berganda? Dia kata dia snap, dia screenshot daripada website JAIZ. Itu yang saya kata tu, dia screenshot daripada website JAIZ, umur ayah dia sekian-sekian, kira daripada waktu balik sekian-sekian, jumlahnya sekian-sekian. Saya kata yang jumlah tak berganda betul. Saya kira lah, jumlah yang tak berganda saya kata betul. Jumlah yang berganda ni tak berapa betul saya kata. Sebab jumlah yang berganda tu dia jadi RM10,150. Saya tak beritahu lah berapa tahun, tapi saya kata dia buat RM10,155. Jumlah yang tak berganda RM3,400. Saya kata yang tak berganda tu betul. Tapi yang berganda tu berganda tu tak betul. Kerana apa dia? RM3,400 itu hanyalah untuk tahun pertama sahaja. Tahun yang kedua tolak sikit ya, 3,360 lebih. Tu berapa lah tu? Campur 2 tu dah dapat 10,000, campur 2 tu dah dapat 7,000 dah. Tahun yang kedua. Tahun yang ketiga dia akan sampai 10,000 dah. Mana berganda ya? Tak cukup. Sebab tu kata kalau perkiraan berganda buat betul-betul, nescaya apa dia? Dia boleh beli rumah. Pokok-pokok boleh beli rumah. Tapi itulah sakit kan. Kena lebih kurang. Maka 3 golongan ni dia hanyalah wajib bayar fidyah, tidak wajib qada puasa. Sikit benda yang saya nak bagi tahu kebiasaannya daripada golongan kaum wanita. Tak maaf dan muslimat. Kebanyakannya daripada golongan kaum wanita, dia orang ni banyak salah faham, terutamanya ketika mana? Ketika mengandungkan anak ataupun ketika menyusukan bayi. Yang ni yang banyak dia orang salah faham. Dan juga kita sebagai orang lelaki wajib kena ambil tahu. Kena wajib orang lelaki kena ambil tahu. Sebab apa orang lelaki kena wajib ambil tahu? Sebab kita sama ada jadi ayah, ataupun jadi abang, ataupun jadi datuk, ataupun jadi pakcik, yang mana akan nak menyelesaikan permasalahan ni. Kalau orang tanya dengan kita, kita tak nak jawab, tak ada masalah. Yang masalahnya apa dia? Tanya dengan kita, betul lah tu. Ni payah ni, mufti segera. Jadi mufti segera ni yang selalu masalah ni. Okay. Dengar ada elok permasalahan untuk orang perempuan yang mana dia mengandung ataupun dia menyusukan bayi. Sebab dekat permasalahan ni dia keluar 2 masalah. Satu akan keluar hukum wajib qada puasa sahaja, tak payah bayar fidyah. Satu lagi dia akan keluar hukum yang lain, wajib bayar fidyah dan juga wajib qada puasa. Ini masalah. Sebab dia hukum yang lain. Dia biasa sikit ya, tapi dia keluar hukum yang berlainan. Dia macam ni, untuk orang perempuan yang mana dia menyusukan bayi ataupun mengandung, maka dia boleh buka puasa, tak ada masalah. Dia mendapatkan rukhsah, yakni dia mendapatkan satu keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh buka puasa, tak menjadi satu dosa. Dia boleh buka puasa, dia boleh makan dan juga dia boleh minum. Special lah orang ni. Dia boleh buka puasa, boleh makan dan juga boleh minum, tak ada masalah. Cuma dia nanti selepas pada tu nak kena bayar fidyah ke,
nak kena qada puasa ke, yang ni dengar elok. Untuk orang perempuan yang mana dia berbuka puasa ketika dia mengandung ataupun ketika dia menyusukan bayinya, tak ada masalah, boleh buka puasa dan juga tak berdosa. Tapi tengok sebab apa dia buka puasa. Sebab buka puasa ni akan menentukan hukum. Kalaulah kata, ni pun ada baru ni ada jemaah saya tanya dengan saya juga. Dia kata, Ustaz, ada seorang kawan dia buka puasa dengan sebab apa dia? Dia mengandung. Dan kemudian apa dia ada isteri. Jadi dia tak larat nak puasa kalau kata dia tak dia tak larat puasa kalau dia tak makan. Dia kena makan sebab dalam masa sama dia mengandung. Jadi dia buka puasa tu dengan sebab apa? Dia dengan sebab dia isteri. Okey, saya tanya dengan dia, dia buka puasa tu sebab diri dia ke sebab dia risau pada anak yang dikandungkannya? Kalau nak seseorang perempuan tu dia buka puasa dengan sebab apa dia risaukan akan keselamatan ataupun kesihatan bayinya, maka dia kena buat dua benda ni. Satu, kena bayar fidyah. Yang keduanya apa dia? Kena qada puasa. Yang ni kena buat dua-dua. Yang ni apa dia? Kalau ada sangkut paut dengan bayi ataupun baby yang mana dia susukan ataupun yang dia kandungkan, maka apa dia? Dia kena buat dua benda. Satu fidyah, satu lagi apa dia? Qada puasa. Kalaulah kata dia buka puasa tu tak ada sangkut paut dengan bayi, macam tadilah permasalahan yang saya ceritakan tadi, dia gastrik dan dia tak larat puasa, maka dia buka puasa tu dengan sebab apa dia? Sebab diri dia, bukan sebab bayi. Bagi dia bayi okey, tapi diri dia yang dia khawatir. Maka apa dia? Untuk dirinya itu satu benda sahaja yang dia kena buat, yang ni apa dia? Qada puasa selepas daripada bulan Ramadan. Okey tak? Dia wajib buat apa dia? Qada puasa sahaja selepas daripada apa dia? Bulan Ramadan. Tu sahaja yang dia wajib kena buat. Fidyah tak payah. Kena fidyah macam mana? Fidyah tak perlu. Kenapa fidyah tak perlu? Sebab tu kata kena tengok sebab tu tadi tu. Kalaulah sebab dia buka puasa khawatir akan dirinya sahaja, maka wajib kepadanya untuk qada puasa sahaja. Kenapa tak bayar fidyah? Sebab tak ada sangkut paut dengan bayi, yang tak ada sangkut paut dengan baby. Maka apa dia? Tak perlu bayar fidyah. Yang wajib ke atas dirinya adalah apa dia? Qada puasa saja sebab dia buka puasa. Manakala kalau ada sangkut paut dengan bayi, yang tadilah dia risau akan keselamatan bayi yang dikandungkannya, ataupun dia risau akan apa dia? Keselamatan ataupun kesihatan bayi yang mana dia susukannya, dia buka puasa semua, maka untuk permasalahan ini dia kena apa dia? Dia kena bayar fidyah juga. Kenapa dia kena bayar fidyah juga? Untuk tanggung sebab bayi yang dia nak buka puasa itu. Bayi kena puasa tau. Soalan pun Ustaz tanya ke buta dia, orang tak nak gantuk. Sebab tak nak dia gantuk yang tanya soalan ni. Bila tanya soalan ni kan pelik. Oh Ustaz ni tengok mana orang mana ada bayi puasa. Mungkin sebab bayi tak puasa tu lah kena bayar fidyah untuk dia. Faham tak? Kenapa kena bayar fidyah? Sebab apa nak kena bayar fidyah, waktu nak kena qada puasa pula ni? Bercerita ni dua sebab nak kena buat ni, ataupun dua perkara yang wajib orang perempuan tu nak kena buat. Kenapa? Sebab kenapa kena buat dua benda? Yang ni dia bayar fidyah pun kena bayar fidyah, qada puasa pun kena qada puasa. Sekarang bagi tahu tadi, dia buka puasa tu dengan sebab apa dia? Ada permasalahan pada bayi. Bila kata ada permasalahan pada bayi tersebut, tu yang saya tanya pula tu, bayi puasa ke? Tu yang saya tanya soalan tu, bayi kena puasa ke? Bayi mana ada puasa? Bila kata bayi tak kena puasa, maka untuk bayi tersebut yang jadi sebab kita buka puasa, padanya bayar fidyah. Kerana untuk dia tu kita bayar fidyah. Itulah sebab kena bayar fidyah. Maka apa dia? Bagi orang perempuan yang buka puasa tadi, sama ada dengan sebab kandungan ataupun menyusukan bayi, maka apa dia? Dia kena buat dua benda lah. Fidyah pun dia kena bayar, dan juga apa dia? Qada puasa pun kena. Kenapa kena buat dua pula Ustaz? Bayar fidyah saja tak boleh ke? Kan macam tu. Bayar fidyah saja tak boleh ke? Dan yang ni lah menjadi fatwa orang Melayu. Tak faham lah. Fatwa orang Melayu tak ada dalam kitab. Fatwa orang Melayu tak ada dalam kitab. Sebab dia? Orang Melayu dia punya kefahaman apa dia? Bagi orang perempuan yang berbuka puasa ketika mana? Ketika mengandung ataupun menyusukan bayi, orang kata dia bayar fidyah sahaja, tak bayar qada. Bagus lah. Belajar mana? Tak tahu.
Jangan kalau tanya dengan saya belajar mana, jangan tanya dengan kita. Bukan belajar dengan kita, jadi mana tak tahu mana orang macam mana. Maksudnya dia belajar dengan siapa? Wallahualam, saya tak pasti. Maksudnya apa dia ni? Banyak kesalahan yang berlaku pada orang Melayu ni. Bila berlakunya hamil ataupun menyusukan bayi, memang confirm boleh buka tu, tak ada masalah. Yang masalahnya selepas pada tu, apa yang nak kena buat? Kebanyakan dia orang kata apa dia? Bayar fidyah. Tidak ada satu pun dalam kitab mazhab Imam Syafi'i kata apa dia? Boleh bayar fidyah sahaja tanpa perlu qada puasa. Jadi apa dia? Dia yang wajib adalah apa dia? Qada puasa sahaja ataupun qada puasa bayar fidyah. Barulah betul. Jadi kalau adalah orang perempuan tersebut dia hanyalah bayar fidyah sahaja. Ini contoh sebab benda ni banyak berlaku ni. Dan juga ramai juga tanya, macam mana Ustaz, kita orang dah bayar fidyah dah. Bila Ustaz kata macam ni kita orang nak kena qada puasa ke? Ya, wajib qada puasa. Kena wajib qada puasa. Dan tu yang fidyah yang dah bayar hari tu maksudnya yang fidyah dah bayar sebelum pada ini tu macam mana? Fidyah tu sah. Cuma kena faham satu benda, fidyah ni diibaratkan seperti tunggakan. Ya. Fidyah ni diibaratkan seperti apa dia? Tunggakan. Hari tu pun saya bagi tahu dah setahun yang lepas. Saya ulang balik semula dah. Bahasa mudah nak faham fidyah ni macam mana? Dia macam ni. Bahasa mudah nak bagi faham fidyah ni macam ni. Fidyah bila saya sebutkan seperti tunggakan, semua dekat kita sini biasa tengok biletrik kan. Saya bagi contoh senang biletrik kan. Kena untuk faham mudah fidyah ni tengok dekat biletrik. Kalaulah ada daripada kalangan kita yang biasa bayar biletrik tak penuh, dia ada tunggakan, dia akan mudah faham. Kalau yang dia bayar penuh tu dia tak faham. Dia lambat sikit nak faham sebab dia jenis orang baik, bayar full dia, tak pernah sangkut. Tu payah sikit faham pun. Kalau bayar orang biasa dia bayar tunggakan, dia mudah faham. Kena dia macam ni. Rumah kena bayar biletrik RM300 dan juga apa dia ada tunggakan RM30. Ni contoh nak bagi faham tu. Biletrik kena bayar 300, tunggakan kena bayar 30. Jadi apa dia? Kalaulah kata kita bayar sekadar RM30 sahaja, yang 300 tu bulan depan hilang. RM300 tu yang amount sepatutnya kita bayar tu kan. Bulan depan tu RM300 tu hilang ke tak? Siapa nak jawab kan? Hilang tak bil RM300 tu? Tak ada bunyi mengajar orang yang tak ada kepala belakang kan? Okey, tak apa. Okey, dah maksudnya apa dia? Hak RM300 tu mana hilang? Kita bayar tunggakan je 30. RM300 tu hilang tak? Tak hilang. RM300 itu diperumpamakan qada puasa yang wajib. Dan juga yang bayar fidyah RM30 tu diperumpamakan tunggakan. Jadi kalau kata yang wajib 300 tu tak bayar, bulan depan dia bukannya hilang 300 tu, dia akan bertambah lagi ada. Sebab bil elektrik yang bulan ni tak bayar 300 tu, masuk bulan depan dia jadi 400. Kena 300 tu masuk bulan depan dia jadi 400. Tunggakan yang kita dah bayar RM30 tu, bulan depan dia keluar balik tak? Sebab tu ada 400 yang nak bayar tu, keluar balik tak yang RM30 tu memang selesai, tapi dia akan keluar balik tak amount? Keluar tak amount balik? Dia akan keluar balik tapi sikit. Sebab apa keluar sikit? Sebab 30 tu dah bayar, tapi dia akan keluar balik semula. Mungkin keluar RM4, mungkin keluar RM4. Sebab dia keluar RM4? Sebab tu 400 yang wajib tu 400 tak bayar lagi, jadi dia keluar balik RM4. Bulan depan tak bayar lagi, dia jadi 500. Bawah tu keluar kan RM4 campur dengan 5 jadi RM9. Macam tu lah benda dia. Bagi apa dia? Orang yang nak faham mudah bahagian fidyah. Maksud dia apa dia? Benda yang wajib, yang mana seseorang itu ataupun orang yang wajib kena qada puasa tu dia tak langsaikan lagi, maka apa dia? Yang wajib tu masih ada dan juga berkekalan. Fidyah meskipun dah bayar, kena fidyah meskipun dah bayar, nanti bila kata selagi mana dia tak qada puasa, fidyah keluar balik semula. Kena fidyah bermula balik semula. Jadi nak kira macam mana? Ni yang letih ni. Ni biasanya letih nak kira. Sebab apa dia? Kadang-kadang orang kata apa dia? Fidyah dah bayar. Contoh ni, contoh pernah orang tanya dengan saya. Dia kata dia, Ustaz, fidyah selepas bersalin dia terus bayar.
Yang cerita, saya kata cerita ni bila? Dia kata 5 tahun dulu. Okey, 5 tahun dulu. Yang dah bayar tu 5 tahun dulu kan. Okey, potong puasa tak? Tak potong puasa. Okey, ni masalah ni umi ni kira. Kerana apa dia? Dengar elok, puasa tak berganda. Maksudnya tahun ni 30. Tahun depan nak kena, tahun depan tak potong lagi. Masuk 2 tahun depan. Berganda ke puasa tak? Puasa tak berganda. Puasa 30 hari untuk tahun tu dia dah 30 hari. Dia tak berganda dah. Cuma apa dia, fidyah sahaja yang akan berganda. Jadi bahasa mudah nak bagi faham ni macam ni. Kalau nak kata ni contoh seseorang perempuan tu yang mana dia tak qada puasa ketika dia sedang mengandung ataupun dia sedang menyusukan bayi tersebut, mungkin sebulan 30 hari, maka apa dia kena qada puasa dulu. Kena perkiraan mudah nak bagi faham macam mana qada puasa dulu. Sebab kalau dia kira fidyah dulu, kejap lagi dia tak qada puasa, masuk tahun depan mula balik semula. Ni jadi letih ni. Dia jadi letih saja. Boleh nak tolong kira fidyah, dia bukan susah sangat, senang je. Tapi yang letihnya orang nak kira tu kan. Yang letih dia orang nak kira. Biasanya saya jadi sasaran sebab kita duk mengajar pakai fidyah. Orang nak cerita duk letih ya. Letih bang seorang letih nak kira ni tak larat juga kan. Jadi apa dia, saya kata macam ni je mudah. Qada puasa dulu. Kena qada dulu puasa. Maka apa dia, selepas dah qada puasa, jumpa kita balik, kita takkan tolong kira, tak ada masalah. Nak buat perkiraan berganda ataupun tidak, itu dia sebenarnya khilaf. Dia bukan khilaf sebenarnya. Yang mutamat dalam mazhab kita adalah apa dia, perkiraan yang berganda. Cumanya sebahagian daripada ulama kita termasuk dalam jaiz lah. Kenapa jaiz biasanya disebut apa dia, buat perkiraan yang tak berganda? Sebab kalau lah buat perkiraan yang berganda, nescaya apa dia, orang tak bayar. Ya, kalau buat perkiraan yang berganda, nescaya apa dia, orang tak bayar fidyah. Sebab apa dia nak bayar fidyah? Kira pram 150,000 ni satu rumah dah. Daripada bayar fidyah, dia aku beli rumah. Duit pun bukannya ada sangat, tak payah bayar. Dia orang Melayu stay itu. Bukan orang Melayu, orang Islam, orang Islam akhir zaman ni stay itu. 150,000 nak kena bayar. Sakit ni. Boleh satu rumah ni, daripada bayar fidyah kan aku beli rumah, buat aset. Sudah. Ni jadi masalah, padahal bayar fidyah tu wajib. Jadi apa dia, qaul yang kedua di dalam mazhab kita, yakni perkiraan yang tidak berganda, dan juga ini dalam pendapat sebahagian daripada para alim ulama. Kerana apa dia, mereka mengatakan bahawasanya apa dia, daripada tak bayar langsung bayar apa, supaya apa dia, nanti pada akhirat kelak bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling-paling kurang dia dah selesaikan apa yang termampu. Cumanya, kira ni cumanya lah, cumanya kalau boleh dan juga ada duit, bayar lagi. Bila ada duit tu bayar lagi, bila ada duit bayar lagi, supaya apa dia, kita usaha semampu yang mungkin untuk apa dia, nak lansaikan hutang kita dengan apa dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebut berkenaan tentang hutang ni sangat mengerikan. Sebab apa dia, orang yang hutang ni tergantung dekat mana, dekat tengah-tengah tu. Masuk syurga pun tak, masuk syurga pun tak, masuk neraka pun tak. Ni yang risau ni. Dia tergantung kat tengah-tengah. Orang lain dah pergi mula hisab lah, yang mana tidak ada dosa ataupun ada dosa tetapi telah disucikan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat yang masukkan tu dalam syurga, itu dah settle terus dah. Kalau kata yang masuk dalam neraka sekalipun, maksudnya pada hisab dia dah bermula dah. Yang tu tengah-tengah ni, ni sakit ni. Tengah-tengah ni memang sakit. Sebab apa dia, masuk syurga pun tak, masuk neraka pun tak. Ni masalah. Sebab tu bab hutang saya minta sangat-sangat bagi faham dari elok. Dan juga kalau kata kita ada hutang, tolonglah selesaikan. Terutama sekali bahagian nyirat, kira bahagian fidyah, ataupun hutang dengan sama-sama sahabat kita ataupun dengan sesama manusia. Itu lagi khawatir. Sebab apa dia, kalau kata mati tak sempat nak selesaikan hutang sesama manusia, dengan Allah Ta'ala mungkin boleh settle, tapi dengan manusia ataupun dengan kawan yang tak redha tu, ataupun kawan yang tak halalkan hutang tu, ni satu. Memang satu. Elok-elok boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Dan juga yang kawan duk kata benda tu, tunggu ke akhirat nanti aku minta. Ni pun satu hal juga.
Tak maaf sangat, bukan saya nak kata apa, saya nak bagi macam mana, maksudnya bila saya nak bagi kita ni kalau boleh redha. Kalau boleh redha dengan hutang. Memang susah. Ustaz cakap senang. Tak senang nak halal hutang. Tak senang ni. Ya kan? Tapi bagi saya pun pernah kena juga. Kita pun ada orang hutang tak beribu juga. Orang hutang itu lalah dia redha dia halal dia senang. Kerana apa dia? Saya tak nak ke akhirat nanti sangkut. Elok-elok kita boleh masuk syurga lah, tapi sangkut dengan orang tu. Dia macam ni ya. Masa mudah saya nak bagi faham sikit. Hutang ni, kalau kita ada hutang, selesaikan secepat mungkin. Kalau orang hutang dengan kita, seboleh-bolehnya redhakan, ataupun seboleh-bolehnya halalkan. Kalau boleh. Tapi itulah macam saya cakap, Ustaz cakap senang lah. Main ratus ribu ingat boleh nak halal kan. Dia biasanya macam tu. Bila main ratus ribu ni, na'udzubillah, jangan kata orang ni dengan kau pukul rasa ketak kaki pun. 100 ribu, 10 ringgit tak apa, 100 ringgit okey lah ni. 1000 tu dah sakit-sakit kepala sikit kan. 10 ribu, 100 ribu, kira ala kuliah macam ni saya nak bagi faham. Segi benda berkenaan tentang hutang, dia macam ni ya. Kalau boleh ada siapa-siapa yang hutang dengan kita, tolong halalkan semampu yang mungkin. Kerana apa dia cakap saya dulu macam ni juga, payah nak halalkan hutang. Tapi apa dia, sebab kita orang yang mengaji juga, tapi tu fikir kenapa Allah Ta'ala ni suruh halalkan hutang, dan juga kenapa Nabi suruh halalkan hutang. Memang dia ikut logik tak logik. Kalau ikut logik akal, memang dia takkan logik. Tapi apa dia, ni saya cakap terang, ni berlaku pada diri saya sendiri. Ketika mana saya dah niat dan juga kita apa dia redha sungguh-sungguh, ya Allah tak apalah, kawan ni memang dia nampak gaya dia tak nak bayar lah, kita duk minta macam pengemis. Biasanya orang nak hutang tu dia lah minta macam pengemis. Tapi bila nak bayar, tuan yang bagi hutang pula macam pengemis, tu minta sampai lalah tu fed up. Bila kata dah fed up, lalah apa dia? Saya kata dia, kalau Allah Ta'ala dah sebut suruh halalkan, dan juga Nabi pun suruh halalkan, mesti ada hikmahnya. Kita pun cuba redha ni, maksudnya memang betul-betul nak bagi redha. Ketika mana saya redhakan halal hutang tu, selama pada 2 hari Allah Ta'ala bagi tu, saya tak tipu pun, saya tak sungguh. Ada orang hutang dengan saya RM1000. Ini saya cerita pengalaman saya, bukan nak tunjuk kita baik tak, tapi nak bagi tahu. Ada orang hutang dengan saya RM1000, minta dekat 2 tahun, tak berbayar langsung. Macam-macam dia janji, nak bayar sikit-sikit lah, nak macam tu lah, macam ni sampai 2 tahun. Minta dia memang jadi pengemis tu, sampai lalat geram. Geram sangat-sangat. Tapi kata, ni aku jumpa karton juga dia. Tapi sebab tak jumpa dia, dia orang lalat kata dia halalkan je lah. Bila kata kita dah niat halalkan dengan betul-betul niat halal, redha kerana Allah Ta'ala, selepas 2 hari Allah Ta'ala ganti 2,000. Ni bukan cerita rabuk lah, ni cerita sungguh. Allah Ta'ala ganti terus 2,000. Orang hutang 1,000 dia pun, tapi Allah Ta'ala ganti dengan 2,000, tak tahu datang pada mana, tapi ada orang dapat 2,000. Inilah yang mana Allah Ta'ala kata apa dia, halalkan hutang. Satu, dekat dunia Allah Ta'ala akan ganti siap-siap. Tapi kalau ratus ribu tu janganlah duk fikir Ustaz kata lepas 2 hari dapat 100,000. Jangan macam tu. Okay, jangan macam tu. Maksudnya apa dia, ada rezeki macam tu, Alhamdulillah. Saya tak kata kan, kalau kata dapat rezeki macam tu, Alhamdulillah. Tapi insya-Allah Ta'ala, Allah Ta'ala takkan bagi kita miskin. Orang yang baik, orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang mana ikut sunnah Nabi SAW, Allah Ta'ala takkan miskin. Allah Ta'ala mesti ganti. Tapi ganti dengan cara macam mana, Allah Alam. Kira ala kuliah macam tu keadaannya, maka Allah Ta'ala dia ganti balik. Dan kemudian apa dia, saya terus kata Alhamdulillah, tak payah fikir terus juga pasal hutang. Kan selamat. Dekat dunia Allah Ta'ala ganti siap-siap. Dekat akhirat, kalaulah kata kita minta maaf dan sebagian daripada kita kadang-kadang dia orang cakap pada dia, tak apalah dekat dunia ni kau lepas, kat akhirat aku minta, masalah. Sebab apa saya kata masalah dia macam ni? Sebab dekat akhirat, kalaulah kita kata nak tunggu perbicaraan dekat sana, ingat perbicaraan dekat sana seminggu 2. Perbicaraan kat sana semua makan 10,000 tahun tu. Yang kita dah kata boleh, tak apa aku nak tuntut ke akhirat. Jangan. Elok-elok boleh masuk syurga awal, dalam dia tunggu kat kawan tu. Kena kawan tu banyak masalah, kita pula duduk tunggu bila aku nak masuk syurga ni, bila aku nak masuk syurga ni. Kita sepatutnya settle lah pun.
Kita sepatutnya dah boleh masuk syurga lah, tapi sebab tu tunggu kawan ni, kawan ni memang banyak masalah. Sebab dengan kita kat dunia pun tak nak bayar dah. Kalau kata dengan kita seorang dia tak nak bayar, fikir sendiri kan, rasa-rasa kat kita seorang dia kena hutang. Rasa-rasa orang hutang ni perangai dia macam mana? Dia hutang dengan kita seorang ke dia hutang dengan ramai orang dan juga dia taburkan janji manis. Boleh faham tak ni apa saya cakap ni? Orang yang dah memang suka berhutang, dia takkan hutang dengan kita seorang. Kalau dengan kita 1,000, dengan orang lain mungkin 5,000. Boleh fikir sendiri ya. Yang kita nak tuntut, hak orang lain nak tuntut juga. Elok-elok kita boleh masuk syurga, dah duduk menunggu dia. Duduk tunggu dia sebab tak reda tadi tu. Bila nak dia masuk syurga? Hak kawan lain dah masuk dah. Kawan tu dah berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum pada atas. Bila nak masuk ni? Nanti dulu tunggu kawan ni. Kawan ni seorang tak lepas-lepas lagi ni. Aku tunggu dia ni. Jadi sebab tu kata apa dia, harta dunia tidak membawa kepada dalam syurga. Tak buat syurga. Sebab apa dia, mata wang di akhirat kelak adalah pahala. Mata wang di akhirat kelak yang kita akan guna adalah apa dia, pahala. Bukannya nak guna RM2 atas muka bumi ni, tahu. Tapi adalah apa dia, pahala. Percayalah cakap saya dan cubalah redakan hutang. Yang cuba reda memang payah, saya pasti semua rasa payah. Tapi cuba. Kena cuba buat dulu. Sebab apa dia? Sebab yang saya buat ni alhamdulillah memang menjadi, dan beberapa orang yang saya dah bagi tahu buat memang menjadi. Dia kata, Ustaz betul apa yang Ustaz cakap tu, saya cuba buat juga. Dia kata memang menjadi. Allah Ta'ala ganti balik. Tapi kalau kata ribu tu janganlah cakap lepas 2 hari masuk 200,000, jangan tanya saja. Tu kita tak nak jawab tu. Tapi kalau kata sikit-sikit, insya-Allah Allah Ta'ala akan ganti terus. Kerana ni memang benda yang dah berlaku, dan beberapa orang yang saya ajar dia kata benda yang sama. Yang dia kata benda sama, tapi dengan syarat apa dia? Halalkan hutang tu dengan keadaan mana? Keadaan redha. Halal tu halal sungguh dan juga redha. Dia kadang-kadang kita macam ni masalah orang kita ni. Kadang-kadang masalah orang kita dia halal tu halal. Dia tu halal, tak apalah halal. Nanti kalau Allah Ta'ala tanya nanti, pandai-pandai lah. Tak redha namanya tu. Dia kalau dah halal tu halal sungguh dah. Maksudnya dia halal dah. Kena redha, aku redha dah. Cuma dekat akhirat esok kalau Allah Ta'ala tanya dengan kawan ni yang tak bayar ni, pandai-pandai lah kena jawab. Kita dah selesai dah. Kena kita dah selesai dah. Bahkan apa dia, Allah Ta'ala akan melipat ganda ganjaran kita. Sepatutnya mungkin kita masuk syurga peringkat bawah, tapi disebabkan dengan sifat mulia yang ada pada kita, Allah Ta'ala angkat darjat yang tinggi. Kerana apa dia? Orang yang bersabar, sekian sampai saya nak tutup ni. Kerana orang yang bersabar ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan angkat beberapa darjat. Nak cerita pak sabar panjang, tapi saya nak cerita sikit. Orang yang sabar kena musibah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan angkat darjatnya 300 darjat. Kerana orang yang bersabar bila kata kena musibah, hutang ni kena musibah ni sebenarnya. Dan hutang ni termasuk dalam musibah. Kerana apa dia? Ketika kita tak ada duit, tak ada orang nak tolong pun, maka kita dalam keadaan susah, maka termasuk musibah juga ni. Maka dia orang yang kena musibah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, Nabi SAW kata apa dia? Orang yang kena musibah dan juga dia bersabar ketika kena musibah, maka apa dia? Orang ni akan diangkatkan darjatnya 300 darjat. Satu darjat kepada satu darjat yang lain. Dia punya jauh apa dia? Di antara langit dan juga bumi. Satu darjat. Kalau kata 300 darjat, maksudnya 300 kali lah langit dan juga bumi. Tu orang yang sabar tu. Maka apa dia? Dia nak bagi tahu sedikit kan. Cuba sabar dan juga cuba redha. Okey, sikit masuk balik video. Saya nak tutup kat sini ya. Kalau ada cerita video memang panjang. Saya katakan video ni panjang. Cuma ni apa dia? Selain daripada beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, ya, selain daripada beberapa perkara yang saya sebutkan tadi, terutamanya apa dia? Orang yang kena fidyah tak kena qada puasa, 3 golongan tu sahaja. Orang yang kena fidyah dan juga kena qada puasa dia ada 2. Satu yang saya beritahu tadi lah, orang perempuan yang buka puasa sebab dia khawatir pada anaknya ataupun pada bayi yang dia susukan tu, maka dia kena bayar fidyah dan juga dia kena qada puasa. Manakala satu lagi golongan yang wajib kena qada puasa dan juga wajib bayar fidyah, yakni dia orang yang tak sempat qada puasa Ramadan tahun yang lalu sehingga masuk Ramadan yang berikutnya,
maka orang ni wajib qada puasa dan juga apa dia, wajib bayar fidyah. Dua-dua dia kena buat. Kira dua-dua benda ni dia kena buat. Jadi macam saya beritahu tadi lah, apa-apa hal pun yang sebaik-baiknya adalah dia qada puasa. Cuma sikit nak bagi faham. Sebahagian daripada kita kata ni ustaz cerita ni masa zaman dulu. Kira zaman dulu yang mana 30 tahun dulu puasa banyak lubang-lubang. Yang lubang-lubang tu cuba ingat balik, dalam sebulan tu ada tinggal banyak mana, ambil paling banyak. Kalau kata tak ingat, kena ambil sebulan. Ini masalah ni. Bila nak ambil sebulan, kita sakit kan. Cuba ingat sungguh-sungguh. Sebab sebelum pada ni pun ada seorang sahabat saya, dia tanya saya, ustaz, ada orang tanya dengan saya, dia ni masa dulu kira dia kata pada 28 tahun yang dulu, ketika mana dia haid, dia tak puasa. Memanglah haid tak boleh puasa, confirm tak. Tapi dia kata apa dia, ketika selepas daripada bulan Ramadan, dia tak qada balik. Saya kata mana boleh, tu wajib qada tu. Maka bila cerita 28 tahun yang dulu, dah jadi fidyah pun wajib, qada puasa pun wajib. Jadi dia kata apa dia, nak kira macam mana ni, nak kira berapa hari. Saya kata apa dia ingat tak hari berapa? Tak ingat kena 30 hari. Ataupun macam ni, okay. Ini nak bagi tahu kaedah lain. Untuk orang perempuan yang meninggalkan puasa dengan sebab apa dia, haid, memang haid tak boleh puasa. Tapi apa dia, kira waktu yang paling banyak. Selain daripada waktu haid tu dia puasa, waktu haid tu dia tak ingat. Okey, jadi ambil adat dia paling banyak. Adat dia paling banyak berapa dia? 10 hari. Contoh misalkan setahun 10 hari, ambil 10 hari ya. Maksudnya apa dia? 28 kena kali dengan 10. Kerana 28 tahun tu kena kali dengan 10 hari yang paling banyak adat dia. Sebab dia tak ingat tinggal puasa yang mana. Ambil paling banyak 10 hari. Jadi tak payah ambil 30 hari. 10 dengan 30 nak yang mana? Mesti nak ambil 10 kan. Biasa orang gitu. Bila nak beli barang confirm nak murah. Kalau boleh free lagi bagus. Tapi kalau kata nak jual, harga paling tinggi sekali. Standard lah. Itu memang sifat manusia. Bukan orang kita, sifat manusia macam tu. Kalau boleh nak barang paling murah, free, A1. Sebab tu bila buka puasa kat masjid penuh. Tapi yang main musim Covid tu tak penuh juga masjid. Sebab orang tak main, takut Covid. Apa? Lari je lah. Kita kena hidup dengan Covid. Kita kena terima hakikat hidup dengan Covid. Covid dah hilang lah. Terimalah hakikat hidup dengan Covid. Jagalah kesihatan masing-masing. InsyaAllah Allah jaga. Okey. Maka dengan sebab tu dia ambil 10 hari tu, adat haid paling banyak kalilah dengan 28 tahun. Kerana kali 28 tahun kali keluar dengan 1,080 ni perkiraan tak berganda lah. Ini contoh lah nak bagi faham kan. Maka kalau kata ada daripada kalangan kita yang tinggal banyak sangat puasa, cuba ingat jumlah yang paling banyak dalam sebulan tu berapa. Kalau kata dia puasa tak puasa, lu ingat paling banyak tak puasa 15 hari. Ambil 15 hari tu. 15 hari tu kali dengan berapa tahun, kali dengan 1,080. Tapi ni perkiraan yang tak berganda. Ni perkiraan yang tak berganda. Kira macam tu, dia paling mudah lah. Mudah nak bagi faham. Dah dapat amount dia, nak bagi kat siapa? Bagusnya bagi kepada orang fakir miskin. Kena bagi pada orang fakir miskin. Bila sebut fakir miskin, boleh ke nak bagi dekat saudara-saudara kita yang miskin? Boleh. Dengan syarat bukan di bawah tanggungan nafkah kita. Contoh apa dia ni? Contoh ni saya nak faham contoh kan. Kakak saya ada fidyah, dia nak bagi dekat saya, boleh tak? Kalau saya orang miskin kan. Kalau kata saya orang miskin, kakak saya ada fidyah ni, nak bagi dekat saya, boleh tak? Saya termasuk orang miskin. Boleh? Boleh. Sebab apa dia? Kakak saya tu dia tak tanggung pun saya. Saya tanggung diri saya sendiri, dia tanggung diri dia sendiri. Jadi bila kakak kita nak bagi fidyah kat saya, boleh, tak ada masalah. Sebab apa dia? Saya tergolong orang miskin ni. Contoh saya ustaz miskin kan tu. Sudah gitu apa dia? Boleh bagi kepada sanak saudara ataupun ahli waris ataupun keluarga yang miskin. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat apa dia? Dia tu bukan bawah tanggungan siapa-siapa. Maksudnya apa dia? Dia dah bekerja ataupun dia dah ada kehidupan sendiri, tidak ada ditanggung oleh sesiapa dan juga dia miskin. Boleh bagi fidyah dia, tak ada masalah. Meskipun ahli waris sendiri, meskipun adik sendiri, boleh, tak ada masalah. Sebab apa dia? Dia termasuk orang miskin. Kira ni benda dia, jadi boleh dah, lebih kurang. Ada lagi soalan lah, ada tutup banyak. Saya bilang kenapa dia terus tengah ni, sekat sejam. Ada tanya soalan tak? Kita tak ada tanya. Kalau nak tanya belakang lagi ya. Okay. Jadi apa dia, itulah lebih kurang lah berkenaan tentang apa dia, fidyah dan juga beberapa golongan lah yang tak perlu dikenakan bayaran fidyah.
dan juga tolong luruskan kefahaman kita berkenaan tentang fidyah ni, jangan salah faham. Kenapa? Jadi saya tutup dekat sini terlebih dahulu. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.